Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Satu berita yang menggempakan sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah kenyataan terkini ya daripada Parti PAS, sahabat-sahabat semua, yang menyatakan bahwa mereka yakin ya untuk merampas kerajaan ya pada pilihan raya yang akan datang ini. Jadi kerajaan manakah itu yang dinyatakan oleh PAS katanya boleh merampas? Ya, ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Ini dia sahabat semua. PAS yakin akan tawan negeri Selangor pada PRU yang ke-16. Wow, begitu besar keyakinan daripada Parti PAS ini sahabat semua. Ya, katanya bakal merampas kerajaan negeri Selangor. Jadi parti itu akan melancarkan projek khas dengan slogan PAS for All dalam usaha menawan negeri itu. PAS yakin akan memimpin Selangor pada PRU 16 sekaligus menjadikan negeri itu lebih berdaya saing katanya. Ketua Penerangan PAS Selangor ya, Zuk Ahmad berkata, perkara itu adalah ikrar yang dinyatakan pihaknya pada pemukiman selama 3 hari. Buat kali pertama bagi Pesuruhjaya PAS Negeri yang baru, Abdul Halim Tamuri. Dan PAS berikrar akan menjadikan Selangor sebagai negeri lebih berdaya saing dalam sektor ekonomi, bersih daripada pemimpin politik yang korup, penggunaan sumber yang berkesan katanya, infrastruktur berkualiti dan tadbir urus cekap untuk semua kaum dan agama selepas PRU yang ke-16 katanya dalam satu kenyataan. Benarkah apa yang dikatakan ini boleh mereka lakukan sahabat semua? Sedangkan kalau kita lihat antara contoh pentadbiran kerajaan PAS yang dipimpin oleh PAS selama 35 tahun lebih ataupun 30 tahun lebih, yaitu Kelantan. Adakah Kelantan berjaya menjadi kerajaan yang berdaya saing? Adakah kerajaan Kelantan ini berjaya meningkatkan kemakmuran untuk rakyat? Ya, jawabannya jelas di mata kita sahabat semua. Semua itu tidak berlaku. Masalah air ya tidak dapat diselesaikan selepas 30 lebih tahun mereka berkuasa. Apa yang mereka lakukan sahabat semua? Mereka melarang rakyat di Kelantan untuk mengkritik kerajaan karena katanya kalau kamu mengkritik, kamu melawan ustaz-ustaz ataupun ulama-ulama PAS. Itu antara yang kita dengarlah. Ya, kenyataan-kenyataan daripada sahabat-sahabat kita yang ada di Kelantan. Beliau juga berkata PAS yakin Selangor hanya akan lebih makmur dan mampu menyediakan peluang pekerjaan lebih tinggi apabila negeri itu dibangunkan bersama secara adil oleh tokoh masyarakat kaum Melayu, Cina, India, dan kaum lain. Jadi sekarang ini tiada kaum Cina di negeri Kelantan, Selangor. Sekarang ini tiada kaum India, tiada kaum lain. Sangat lucu ya kenyataan daripada penerangan PAS ini sahabat semua. Dia juga berkata pihaknya akan melancarkan projek khas dengan slogan PAS for All. PAS for All lah untuk kamu sajalah. Sebab yang nyata bangsa-bangsa lain seperti Cina, India, bangsa Sabah, Sarawak yang ada di Selangor, mereka tidak suka dengan sebuah parti yang ekstrim, menunggang agama, menunggang isu populis, ya dan sebagainya. Jadi kalau mereka cakap PAS ini for all, ya, bermimpi itu boleh, sebab bermimpi itu percuma. Jadi silahkan. Katanya untuk mencapai resolusi bertindak yang melibatkan tokoh pemikir pelbagai kaum dan agama sebagai titik mula kepada usaha menawan Selangor. Pada PRN Selangor sebelum ini, Pakatan Harapan kekal memerintah selepas menang 34 daripada 56 kursi. Manakala PAS dan Bersatu dalam Perikatan Nasional menang 22 DUN. Jadi keyakinan tinggi daripada geng-geng tebuk atap ini sahabat semua. Jadi adakah benar mereka akan diterima, parti PAS ini akan diterima di Selangor? Itu satu persoalan yang menarik ya untuk kita fikirkan bersama. Jika benar, jika tidak, maka itu semua mungkin mimpi basah sahabat-sahabat semua. Satu berita yang menggempakan apabila MP Rompin mengatakan ada broker cuba pujuk untuk menyokong kerajaan perpaduan. Itu dia. Jadi adakah semua ini hanya satu drama yang cuba dibuat oleh MP Bersatu ini? Dan apa motifnya sahabat-sahabat semua? Kalau motifnya hanya untuk
menjadikan itu alasan untuk beliau memberikan sokongan kepada kerajaan, usahlah buat drama. Ya, sokong terus supaya dapat peruntukan sebagai ahli parlimen ya. Lawan ahli parlimen sudah ada. Ya, peruntukan untuk ahli parlimen tu belum ada. Jadi jangan buat drama, jangan lagi kononnya ada broker cuba memujuk untuk sokong perpaduan. Jadi mari kita lihat kenyataan daripada seorang ahli parlimen Perikatan Nasional dari Pahang mengakui bahawa dia juga pernah dihampiri broker yang dipercayai berniat untuk memujuknya menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Ahli Parlimen Rompin Abdul Khalid Abdullah yang dipilih sebagai wakil rakyat kali pertama pada PR15 lalu mendakwa dia menerima email daripada seorang individu yang dipercayai broker pada Oktober lalu. Pada awalnya saya tak fikir individu itu mempunyai niat lain dia cuma hantar email dan cakap nak bincang pasal projek pembangunan di Rompin. Kemudian antara Disember Januari lalu dia hantar WhatsApp dan ajak saya berjumpa. Katanya lagi dia ditanya apa bantuan diperlukan oleh penduduk sekitar Rompin dan ketika itu saya mula rasa tak sedap hati. Namun saya mengambil keputusan untuk tidak bertemu dengannya dan minta dia berurusan dengan seorang pembantu saya. Katanya ketika ditemui di Kampung Rekod dekat Matzuam hari ini. Abdul Khalid sebelum ini menyerahkan bantuan kepada 6 ketua isi rumah yang terjejas di banjir di Kampung Terbabit. Jadi mula selanjut pemimpin bersatu itu memberitahu bahawa dia sebelum ini dihubungi ahli Parlimen Mersing ya, Muhammad Islahuddin Abbas yang bertanya sama ada dihubungi oleh siapa yang menawarkan bantuan. Saya cakap ada terima email dan WhatsApp tapi saya memilih untuk menolak daripada bertemu dengan individu terbabit katanya. Dia juga memberitahu yang terima benda yang sama dan percaya 6 lagi ahli parlimen yang mengumumkan sokongan terhadap kerajaan perpaduan turut didekati individu berkenaan. Cuma saya fikir mungkin mereka berenam ada berjumpa dengan individu itu hingga membawa kepada perubahan sokongan ya menyokong kerajaan perpaduan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya. Ini sebuah satu spekulasi sahabat semua. Dia walaupun katanya dia dicuba dihubungi, mendapat email dan juga WhatsApp daripada seorang individu yang dikatakan broker itu, dia membuat satu andaian yang dia sendiri tidak pasti. Dia katanya mungkin 6 lagi ahli parlimen yang sudah memberikan sokongan itu turut ya didekati oleh broker tersebut. Jelas ini adalah satu persepsi, jelas satu cubaan untuk membina naratif propaganda untuk memburukkan mereka yang telah memberikan sokongan. Sedangkan hakikatnya sahabat semua kita dengar pengesahan dan juga pengakuan sendiri daripada ke-6 yang memberikan sokongan ini menyatakan bahawa mereka memberi sokongan tanpa ada paksaan, tanpa ada ugutan, tanpa ada tawaran ya. Dan alasan mereka adalah untuk rakyat di parlimen mereka berkhidmat. Tapi kenyataan daripada MP ini benar, ia adalah satu propaganda bagi saya, pandangan saya, dan ia sendiri mengatakan dia tidak pasti, mungkin mereka didekati, itu antara kenyataan. Dan kalau beliau benar ada perkara ini dilakukan, ada email dan ada WhatsApp ya, kita mencabar MP Rompin ini untuk menyatakan ataupun mendedahkan email dan WhatsApp orang tersebut ya. Kalau tidak mau simpan nombor telefon, screenshot email tersebut maupun WhatsApp yang dikatakan itu. Kalau tidak, maksudnya ya, ada sesuatu yang cuba ya, ataupun kita tahu ya, propaganda yang mereka sedang lakukan, membina persepsi kononnya ada broker ya untuk mendekati mereka untuk memberikan dan memujuk mereka untuk memberikan sokongan. Jadi sahabat semua, bagi saya ini adalah satu drama yang cuba dibuat oleh pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional ini. Dan kalau ia bukan satu drama, mungkin ada kemungkinan juga ya, ini alasan beliau selepas ini sudah buat kenyataan seperti ini. Ya, selepas itu beliau akan memberikan sokongan kepada kerajaan. Alasan konon kerana menerima tawaran yang diberikan untuk sekali lagi mewujudkan satu propaganda memburukkan kerajaan. Kononnya dirasuah, kononnya ditawar dan sebagainya. Jadi sahabat semua, itu sedikit ya pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen. Yang pertama tadi berkaitan dengan keyakinan PAS untuk merampas kerajaan Selangor. Dan juga drama daripada ahli parlimen bersatu, kononnya didekati ahli broker, dipujuk untuk memberikan sokongan kepada kerajaan. Apa pandangan Anda? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan,
Tapak pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.